Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali kepada pelajar semester 5 sesi 2 2020. Okey, untuk penyertaan kali ini kita akan secara online atau di mana saya sediakan satu video untuk pelajar tonton dan fahami. Jika pada minggu lepas kita telah berjumpa secara bersemuka, pada minggu ini kita akan bertemu melalui video yang saya sediakan. Kita sambung pada pembelajaran kita yang minggu lepas, iaitu duti 5. Dalam duti 5 ini adalah ada 3 task, iaitu 01, 02 dan 03. Okey, kita terus kepada apa yang kita belajar pada minggu lepas. Pada minggu lepas kita telah belajar apakah kajian pasaran. Okey, kita ulang kaji sedikit apa yang telah kita belajar pada minggu lepas, itu kaedah mendapat maklumat daripada orang ramai untuk kita tentukan jenis produk atau servis yang kita akan lakukan. Okey, kepentingan kajian pasaran, mendapat sambutan atau sebaliknya, penambahbaikan produk perkhidmatan sedia ada. Okey, untuk kita tahulah produk kita yang akan kita hasilkan akan mendapat sambutan atau hanya tidak diterima oleh masyarakat. Yang kedua, untuk penambahbaikan produk kita. Sekiranya produk kita telah ada di pasaran, kita buat kajian pasaran untuk lihat di mana kelemahan produk kita untuk kita tambah baik supaya produk kita diterima oleh orang ramai lah. Okey, pengurusan pasaran. Kaedah kajian pasaran terbagi kepada dua lah. Dari segi teorinya terbagi kepada dua, iaitu kajian prima, kajian sekunder. Kajian prima ini merupakan orang pertama mengetik data daripada pelanggan. Maknanya kita direct to the customer and collect the data. Kajian sekunder ni kita guna data orang lain lah. Maknanya kita guna data daripada website, daripada pihak konsultan, daripada jabatan perakaan. Okey, maknanya data tu kita dah kumpul daripada orang lain lah. Manakala untuk kajian prima ni kita lakukan sendiri, kita turun ke lapangan dan kita dapatkan maklumat-maklumat yang berkaitan yang untuk memudahkan kerja kita lah. Okey, prinsip pemasaran. Apakah pemasaran? Tadi jika sebelum ni kita telah melihat kajian pasaran. Apakah yang dimaksud dengan pasaran? Okey, pasaran adalah jangkaan dan pengurusan dalam memenuhi kehendak atau kepuasan pelanggan yang melibatkan barangan, perkhidmatan, organisasi, tempat dan lain-lain. Okey, jadi dari segi projek PTA yang semua pelajar sedang bangunkan, kita tengok dari segi produk lah. Okey, kajian pasaran kita tengok apakah produk kita ni akan memenuhi kehendak pengguna. Bila memenuhi kehendak pengguna, sudah tentu pasaran kita akan luas, di mana orang ramai akan membeli produk kita. Jika produk kita tidak memenuhi kehendak orang ramai, sudah tentu produk kita akan dibangunkan dan digunakan untuk kita sendirilah. Mana kerugianlah di situ. Proses perancangan untuk menentukan harga, promosi dan perkhidmatan lain. Jadi dalam pasaran juga kita akan melihat harga yang akan kita letak produk kita. Kita tengok pesaing kita buat produk yang lebih kurang sama, berapa harga, adakah produk yang kita hasilkan ini mampu untuk dijual. Contoh, kita buat satu rak kasut, kos kita buat dalam 200, tapi ada customer, ada pesaing kita jual dalam 150, harga 150. Jadi mungkinkah produk kita dapat dijual? Okey, kita dah buat dalam kos 200, kita nak jual dalam 150, itu adalah kerugian. Okey, sebelum kita buat apa-apa, kita pernah buat kajian lah harga dan sebagainya. Okey, kenapa pemasaran penting? Pasaran mewujudkan permintaan.
Okey, macam saya cerita dalam kelas pada minggu lepas secara muka, jika kita tak buat program pemasaran, sudah tentu tiada siapa yang tak sedar kewujudan produk kita. Kita ada produk tapi tiada siapa yang tahu macam mana kita nak jual. Jadi kita membuat program-program pemasaran. Contohnya kita iklan dalam TV3, iklan modal banyak berjuta-juta, masuk dalam TV3 pukul 8 malam. Masyarakat organisasi adalah pengguna barang kita dan perkhidmatan. Okey, tentulah masyarakat perlu menyedari kewujudan produk kita di pasaran. Pasaran mempunyai impak ke atas kepercayaan dan cara hidup manusia. Okey, ini lebih kepada sosial budaya lah. Ada produk kita, contoh kalau orang Melayu produk apa, nak raya dia pakai baju Melayu, beli songkok apa semua tu lah. Okey, konsep pemasaran, menilai keperluan pelanggan. Okey, apa yang pelanggan perlu kita kena nilai lah. Contoh dari segi otomotif, pelanggan kita ni kalau di Malaysia ni majoritinya kalau kereta bawah 100,000 lah keperluan pelanggan. Kegunaannya untuk pengangkutan, bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Jadi untuk keperluan pelanggan ni kita kena nilai lah dari segi ekonomi, sosio budaya, keadaan keluarga, baru kita tahu apa keadaan sebenar yang pelanggan perlukan. Okey, menawarkan produk yang memberi faedah, yang nilai yang tinggi kepada pengguna. Nilai tinggi ni maknanya yang berkualiti lah. Maksud kualiti itu sendiri adalah mencapai apa yang kehendak pengguna. Jika pengguna untuk produk apa, kita bagi contoh produk kereta lah, kehendak pengguna adalah nak kereta yang sedap handling apa semua. Bila kita menghasilkan satu kereta yang melebihi daripada apa yang customer harapkan, iaitu handling sedap, fuel consumption rendah, harga murah, itu adalah kualiti lah. Menyadari kewujudan pasaran, terutama sifat dan strategi bengkel yang bersaing. Okey, ni macam saya cerita tadi lah, kita kena tahu pesaing-pesaing kita di persekitaran kita supaya kita peniaga kita lebih bersaing. Okey, strategi pemasaran. Dan kalau kita biasa kalau orang putih cakap atau dalam bahasa Inggeris strategi 3P, product, price, promotion. Produk apa yang hendak ditawarkan oleh pelanggan kepada pelanggan. Kita nak buat produk apa, adakah produk kita akan diterima pelanggan? Satu, adakah produk kita berkualiti, adakah produk kita sesuai untuk digunakan. Okey, itu dari segi produk. Dari segi harga, price, adakah harga kita mampu bersaing dengan kompetitor, adakah harga kita berpatutan, adakah harga kita memberi keutamaan kepada kita. Okey, dari segi promosi, kita perlu membuat promosi supaya pelanggan sedar akan kewujudan produk kita. Jika pelanggan tidak sedar, sudah tentu produk kita tidak akan mendapat sambutan. Okey, pengurusan pemasaran ini adalah contoh lah. Ini contoh lama lah untuk servis promosi untuk bengkel servis kereta. Okey, ini adalah satu contoh lagi lah. Okey, di akhir tugas pertemuan ini saya akan memberi tugas salah pada pelajar, tugas penilaian amali, di mana pelajar akan membangunkan satu strategi pemasaran untuk bisnes yang peniaga yang pelajar akan pilih. Jadi bersedialah untuk melakukan tugasan tersebut. Ini adalah template lama tahun 2000 tahun 2000 ni. Jadi untuk tahun 2021 ni diharapkan pelajar boleh menggunakan perisian-perisian terbaru Adobe Photoshop dan semuanya supaya lebih menarik. Bila sekali tengok dah tertarik. Okey, servis kad ni yang lama lah, servis kad contoh kat kereta tu lah. Bila servis minyak ada logo dia, Petronas lah, Ion lah, itu sebagai promosi lah. Hari-hari kita pandang, lama-lama kita teringatlah kepala brand bengkel kita. Okey, sebenarnya adalah soalan untuk pelajar jawab. Okey, tugasan.
Okey, ini tegasan. Okey, untuk kelas hari ini atau hari esok 3 Februari 2021, saya hendak belajar bangun kelas 1 format kajian pasaran pusat servis di sebuah syarikat otomotif. Buat dalam grup kumpulan bertiga orang, itu grup kumpulan PTA. Pada pukul 4 saya ingin atau pelajar perlu pastikan format tersebut telah siap dan dihantar kepada saya untuk saya semak. Okey, jika ada apa-apa soalan yang ingin diajukan, boleh bertemu saya direct di pejabat otomotif dan ataupun boleh WhatsApp saya. Okey, rasa setakat itu sajalah pertemuan kita untuk kali ini. Jika ada apa-apa boleh hubungi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.